Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan. Apa khabar saudara Azman Shah? Doa saya anda sihat, begitu juga Tuan Mikael, saudara Puan Nur Adnin Jamaliah Saleh, Cikgu Jamaiyah, begitu juga Johari Sulaiman, Adil Locun, Ikfuk katanya, saudara Faizal Acol, apa khabar sahabat? Saudara Eddie Tun, Lim Buncang, apa khabar saudara? Saudara Faizal, saudara NK Bolia, NK Bolia, Nick Bolia kot nama mungkin gamaknya saudara. Dah disatukan, saudara Eddie Tun, saudara Muhammad Daharum, saudara Siti Hazar, saudara Puan Saadiah, Tok Aceng katanya, Saleh Muhammad, Mizan, saudara Sawadikap, Tok Ma, Kim Lom, Amalai Tik. Saudara, bila saya cantumkan susah saya nak menyebutnya saudara. Ya, apa khabar saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku di Sungai Petani, saudara Abu Nem, saudara Abdul Manap, saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, ya, saudara Manap dari Johor Baru, ya, saudara Raja Syahrizad, saudara minta maaf aku, pada ID, saudara Syam Bombay, saudara Ahmad Mat, begitu juga saudara Abu Nem, salam pau dia. Lim Buncang, good afternoon, terima kasih. Begitu juga Tavindran, ini saudara Syam Bombay, Syam dari Bombay. Begitu juga saudara Nasyal, Tok Ma, saudara Edith Tahir, waalaikumsalam. Dia kata stranger in the night is watching. Adakah anda stranger in the night? Kalau stranger in the night, you are looking for wonderful tonight. Saudara Edith Tahir. Apa khabar Puan Nur Azizah, selamat petang, hadir bersama, terima kasih kehadiran anda semua saya alu-alukan, juga Puan Rubidin. Moga semuanya sihat walafiat. Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru, Puan Selama Yusof daripada Kuala Pilah. Dia kata ada sedikit mendung, tapi kejap panih. Panih yung. Macam mana tu? Saudara Kak Febi Isma, begitu juga Sam Anwar, Sis, Retan, Chandran, Puan Selama Yusof dari Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ya saudara, petang ni kita nak cerita pasal apa? Saudara Safwan Muhammad, boleh komen tentang perbahasan yang sedang berlaku di Parlimen. Membosankan. Malam ni saya ingat nak balun dia orang semua ni. Saudara Mezi Aziz, tapi sebab siang saya tak boleh bercakap politik. Malam nantilah. Ya, saudara J Ali, saya ikuti sidang Parlimen. Saya ikut dari awal tadi, daripada pagi tadi sampailah petang ni kosong di Melangkang. Tak apa Melangkang lah kita bercakap saudara. Membosankan, cerita rakyat tidak dibahaskan. Ya, mereka bercakap ada ketakutan. Saudara Zaid Iroh, selamat petang. Sebab saya rasanya besok hari Rabu ya. Besok hari Rabu saya mungkin ke pejabat UMNO, sebab bermulanya Pemimpinan Agung UMNO PAU saudara. Hari ini kalau awal saya di PWTC mungkin saya buat siaran awal. Mungkin saudara. Kalau boleh saya buat pukul 5. Cerita pasal awet lama saudara Edi Tahir. Memang saya ada cerita pasal awet, tapi ingat bercakap besok kot. Sebab hari ini saya menerima kiriman saudara. Edi Tahir, anda cakap je tapi tak nak kiriman, tak mengimbau kenangan silam. Saudara Zaid Hero, saudara J Ali, saya mengharapkan ruangan ini untuk kita saling mengimbau masa silam. Saudara Puan Aminah Kak Minah, petang-petang membosankan sampai malam. Jangan gitu. Cerita ni memang seronok, cerita mengimbau, cerita silam takkan bosan pun Aminah Kak Minah. Ya saudara. Jadi J Ali walaupun kosong lari takut nak bincang Parlimen. Ya saudara, malam nanti saudara. Dia kata Puan Aminah Kak Minah, dia kata petang-petang membosankan sampai ke malam. Mungkin hati yang kosong seringkali merasa bosan. Hati yang dipenuhi dengan keinsafan, bersyukur pada Allah SWT tidak akan rasa bosan Kak Minah. Saudara Hafiz Hazara, Eri Sukairi. Ya Kak Minah, banyakkan beristighfar, penuhkan hati anda dengan keimanan. Pasti terasa hidup ini indah. Saudara Darul Anwar dari Pulau Melaka, apa khabar?
Jelly dia kata walaun. Bukan walaupun. Saudara Ion, selamat petang. Baik saudara, saya terima kiriman sahabat kita Saudara Hasan. Dia hantar semalam, tapi selepas saya buat pencerahan, sebab semalam saya mengadakan siri pencerahan tentang usahawan kita. Dia buat masak mi macam mi abu di Kedah. Itu makanan semalam. Jadi sampai pagi ni saya rasa kembung perut. Makan mi, makan rojak, makan mi, makan rojak, saya terlupa nak makan nasi. Edi Tahir dia kata pernah terluka lah tu. Kak Minah, Edi Tahir dah menyindir tu. Mana ada hati yang terluka. Yaya Ibrahim Mamatip, apa khabar? Edi Tahir yang sering terluka hatinya, dikecewakan. Kerana selalunya dia mengalami cinta yang terlarang ataupun rindu yang terlarang. Jadi, saudara Nick, apa khabar? Baik saudara, jadi apa yang dihantar oleh sahabat kita dari Melaka, Saudara Hasan, ia menyentuh perasaan saya, saudara. Gambarnya saya tengok sunyi sepi dah. Adalah 3-4 pasangan saja yang semalam hari cuti yang berkelah di Pantai Puteri, iaitu di Melaka, saudara. Sedangkan Pantai Puteri dulu cantik. Dulu, saudara, Pantai Puteri ini namanya adalah Pantai Tanjung Keling, tapi sekarang diubah nama kepada Pantai Puteri. Kiriman Saudara Hasan, dia kata dia kecil dulu. Sama ada pantai Puteri ataupun Pantai Kundo di Kelebang. Saya bila sebut dua-dua pantai ni, saya teringat masa kecil-kecil dulu, saudara, muda-muda dulu, Melaka adalah pusat bila sampainya hari Rabu yang terakhir bulan Safar, kerana di situlah pesta mandi Safar. Jangan lupa, saudara. Saya ingat lagi tahun 1969, pada hari Rabu, tragedi 13 Mei, saya berkelah dengan kawan-kawan saya. Dalam sampan waktu tu. Dalam sampan kami ada Aliong, ada Mutusami, ada Manyam. Saudara, kami tak ada masalah pun, tak ada perkauman. Cuma bila tengah-tengah sedap makan bihun yang dibekalkan oleh Allahyarhamah ibu saya, datang polis Marine. Dia suruh balik, dia kata semua balik, dia kata perintah berkurung. Saudara Puan Nurul Arsyad, masa anak belajar selalu singgah Pantai Kelebang. Terima kasih Tuan Nurul Arsyad. Jadi saya lihat Pantai Kelebang. Jadi bila itu mengimbau. Bila saya mula bekerja di Kuala Lumpur, saya menjadi wartawan sekejap tahun 1976, tak silap saya. Pesta ini Safar masih ada lagi di Melaka. Jadi waktu itu saya melihat dulu pertama ada pesta Lot Lumot. Kemudian pesta Pulau Pinang. Seterusnya pesta Kedah. Dan berakhir dengan pesta Safar di Melaka. Meriah, saudara. Memang tidak ada dikenakan sebarang-barang, tapi itulah masanya. Malam, berjoget, berdondang sayang, dan itulah masanya usahawan-usahawan di Melaka mengaut labanya. Sebab waktu itu cencaluk pun laku, saudara, belacan laku, dodol Melaka, wajik Melaka, dengan cak lempungnya. Tapi sekarang sunyi sepi. Apakah saudara sebenarnya ni baru jo masuk room walaun bagi ayat ni ayat itu terus cerita so politik malah nanti, saudara. Saya ingat cerita sejarah apa benda ini. Sejarah saya mengimbau masa kita di meraihkan ataupun bermain atau mandi Safar di Melaka. Saudara Elias Muhammad, pantai dalam Saudara Tahir, anda berkelah di tepi Lombong dekat pantai dalam tu. Mungkinlah sebab Saudara Edi Tahir dia dekat pantai dalam, dia kata pantai politik. Bukan, itu tempat pantai Lombong, saudara. Sebab itulah saudara jadi begitu. Lepas salam Saudara Mat Sepana, kadang-kadang kena layan juga Saudara Edi Tahir ni, saudara. Jadi saudara, di Melaka tu selalunya 2 hari. Pesta Safar, hari Rabu. Dia mulai saat Selasa, hari Rabu, hari Khamis habis. Semua balik. Dan waktu itu, saudara, saya merasakan seronoknya. Cuma saya terfikir, saudara, pesta Safar ni sebelum bukan diharamkan, ditiadakan oleh kerajaan. Ini ditiadakan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pendidikan tahun 1981-82, tak silap saya. Dalam dasar Kementerian Pendidikan tidak mahu lagi penceritaan tentang
pesta mandi sapa. Bila tak ada tu lama-lama dia iris lah. Tidaklah mengatakan tak boleh, tapi lama-lama hilanglah budaya mandi sapa. Sedangkan saya ingat kalau mandi sapa bila ditari, saya dah pergi juga, saudara. Saya pergi tengok warga keturunan India. Mereka merayakan Hari Taipusam. Jadi sebelum dia mengangkat veil tu, ya saudara Mak Semana, sebelum dia angkat veil ataupun cucuk badan dia apa semua tu, dia akan mandi. Mandi di sungai, di tepi sungai, dekat Batu Kip. Sungainya tu bukanlah bersih sangat, tapi mereka tak kisah. Asalkan mereka mandi, barulah badan dicucuk, lidah cucuk dan sebagainya. Itu Taipusam. Kan begitu juga di India, Sungai Ganga. Saudara, Sungai Ganga itu dianggap suci dan mereka mandi. Jadi apakah budaya mandi sapa ini dibawa oleh pelayar-pelayar atau peniaga-peniaga daripada India? Wallahu a'lam bissawab, saudara. Selamat. Saudara Syed Adnan dari Sabak Benam, saudara, Brother Jimmy. Selamat petang, minum teh tarik dan mi kari. Saya ada sendiri, saya goreng pisang. Saya. Selamat petang, Puan Halimah Ismail. Jadi pesta mandi sapa ni seingat-ingat saya lah. Kalau Allahyarham nenek saya, wan saya, selalunya pagi-pagi itu dia mandikan saya. Dia mandi, dia baca doa. Dulu-dulu katanya, dulu-dulu, saya tak adalah, sekarang tak adalah. Dulu-dulu diletakkan kononnya kertas ataupun timah azimat yang tertulis tertera Nabi Muhammad SAW, ataupun mungkin adalah ayat-ayat daripada Al-Quran itu diukir di atas kertas timah, lepas itu direndam dalam air, dan pagi-pagi hari Safar itu dimandikan untuk tolak bala katanya. Tapi akhirnya banyak pihak mengatakan itu antara kegiatan khurafat. Jadi saya pun dah sekarang tak ada dah. Cuma saya bercakap, kenapa tidak Kerajaan Negeri Melaka menghidupkan semula? Kalau tak ada pun dijadikan pesta Safar, fikirlah fiesta kereta lembu ke. Sebab hanya Melaka saja yang ada kereta lembu saya, yang dihias cantik di sepanjang Pantai Kundu, Pantai Pantai Puteri, saudara. Dan banyak makanan. Kalau diadakan setahun sekali pesta begitu, mungkin kita adakan pesta makanan Melaka ke. Saudara Tahir, saya tengok je orang makan minum. Jadi saudara, kalau orang yang tengok saja orang makan minum, katanya dia pepatung. Ya, saudara Tahir ni barulah saya tahu hari ni dia mengaku bahawa dia adalah seorang pepatung. Jadi kalaulah ini dapat diwujudkan balik, saudara, tak perlulah diadakan pesta Safar dan sebagainya. Tapi ada juga saya lihat pimpinan Kerajaan Negeri Sembilan cuba mewujudkan pesta Port Dickson, tapi tak mencapai matlamatnya. Sedangkan kalau dia pesta di Pantai Puteri, dulu Tanjung Keling, saudara, dah buah nama kepada Pantai Puteri dan juga Tanjung Kundu, saudara. Saya rasa lah Pantai Kundu di Kelebang. Memang dua kawasan itu memang cantik. Airnya pun bersih dan menghadap Laut Cina Selatan, Laut Selat Melaka dengan angin bertiup. Kalaulah boleh diadakan, siapkan gerai-gerai, tentulah seronok. Saudara Puan Nurul Ahmad, betul, ingat lagi ya, saya letak kertas yang bertulis dalam kolah di bilik air, saudara. Saudara Zanri Castello, selamat petang. Kita cerita tentang budaya mandi sapa, Ayah Madangkir, Saudara Roslan, Yahya Armen, Saudara Alias. Jadi bagi saya merasakan tak payahlah kita bercakap soal kita nak mandi sapa, saudara. Tetapi yang pentingnya dihidupkan kembali pesta-pestaan. Pesta Lumut pun dah tak ada dah, saudara. Itu hari dah dicuba dibuat, tapi bukan di Bandar Lumut, di Pekan Lumut, tapi diadakan di Teluk Rubiah. Saya rasa itu tak sampai matlamat. Macam di Melaka, ya, sebab orang nak berkelah tepi pantai. Ramai, ribu orang, puluhan ribu orang datang sampai ke malam. Orang suka berjalan, mondar-mandir. Begitu juga di Lumut. Dia memang tepi laut, saudara, tetapi di Lumut tu lain sikapnya sebab ada pertandingan juara bot laju lah. Tapi yang paling seronok sekali, saudara, kalau di pesta Lumut itu, saya suka menonton pesta kebaya. Saudara Mak Semana layan-layan lah sambil perkena halole kopi kau padu dan cokodok pisang. Saudara. Saudara Edi Tahir dia kata teringat pula Safa Ghafar. Itu dia tidak mandi, dia menyanyi saja.
apakah saudara Edi Tahir ada kenangan bersama dengan Safar Ghaffar? Anda menceritakan rahsia anda, ya saudara Alias. Saudara Madam K. Jadi saya merasakan kalau dapat diwujudkan balik macam Pesta Lot Lumut, bukan diadakan macam di Teluk Batik tu saudara. Bukan Teluk Batik, diadakan di Bandar Lumut itu sendiri. Sebab adanya pertandingan boat race dan sebagainya. Kemudian adalah macam-macam. Saya rasa mungkin baliklah mengimbau kembali. Dan begitu juga Pesta Pulau Pinang. Dulu Pesta Pulau Pinang, tak silap saya, dia dekat dengan airport. Kerana tak ada langsung dah Pesta Pulau Pinang. Begitu juga Pesta Kedah. Selalunya pesta-pesta beginilah musim warga desa memasarkan produk-produk mereka. Seandainya dapat diwujudkan balik Pesta Melaka, saya rasa mesti ramai yang datang. Dan kita dapat mengimbau lah. Itulah masanya anak-anak muda bertemu jodoh. Ramai juga saudara. Sebab Nuraida Kamari dia kata tak meriah. Tak meriah di mana? Teluk Batik memang tak meriah saudara. Pesta Lot Lumut bila dah tukar ke Teluk Batik, sambutannya kurang. Memang tak meriah. Tapi kalau yang di Lumut tu dulu memang meriah. Begitu juga macam sekarang ni di pantai Pantai Puteri, ataupun di kawasan Kelebang tu saudara, pantai Kundo apakah. Tentulah akan menarik ramai orang daripada Melaka, daripada Johor datang, daripada Singapura datang. Sebab laut di Melaka tu dia ada lain tarikannya. Maklum sajalah saudara. Bila duduk tepi laut, sambil dibuai oleh bayu angin Selat Melaka tu, kita mengimbau macam-macam cerita legenda, cerita Hang Tuah, ya saudara Alias. Saudara Zaini Castello, dulu kalau mandi Safar, kita kat kampung kami ada jemput artis-artis lama yang best lah, naik bot, masuk dalam hutan. Saya tak tahu soal masuk dalam hutan, tapi mandi Safar tak ada, dia mesti tepi pantai. Didi, Waalaikumsalam, saudara Mak Jeffrey Ismail. Jadi dulu ada pesta mandi Safar di Melaka. Kenapa benda itu tiba-tiba hilang? Soal tak payahlah sebut mandi bulan Safar. Tu adakanlah Pesta Melaka dengan adanya dia punya kereta lembu, deritan kereta lembu, dan tak payahlah kereta kuda, dan permainan-permainan macam fun fair anak-anak. Dan sepanjang Pantai Kundu ataupun Pantai di Kelebang tu, letakkanlah gerai-gerai supaya warga Melaka boleh berniaga. Sepatutnya begitu saudara. Dan Nusamba dalam keadaan-keadaan ekonomi begini, saya rasa lah kalau pimpinan negeri itu ada creative thinking, dia akan mengadakan balik. Begitu juga di Perak, ya saudara, jejak warisan, Pesta Lot Lumut, kenapa tidak diwujudkan kembali? Sekarang ni adakan pertandingan jet ski dan sebagainya, tentu ramai orang datang. Saya rasa seharusnya pesta itu diwujudkan balik. Begitu juga Pesta Pulau Pinang. Dulu saudara, semua orang giat ataupun menunggu hari untuk pergi ke Pesta Safar di Melaka, pergi hadir ke Pesta Lot Lumut, pergi ke Pesta Pulau Pinang. Seronok tu saudara. Banyak tabung-tabung di rumah main tikam-tikam tu saudara. Ada yang tabung yang gamuk buncit tu, tabung ayam, tabung gajah. Ingat saudara? Saudara Muhammad Azman dia kata kami dulu ke Sungai Perak je. Itu kalau musim hari Safar. Yang itu tak perlulah pun sebenarnya. Budaya itu tak perlu, ya saudara. Tetapi apa salahnya kalau kita berdoa kepada Allah SWT, kita minta supaya dijauhkan daripada bala mara bahaya. Tak salah saya rasa. Sambil-sambil itu kita mandi, lepas mandi kita solat. Tak ada masalah. Begitu juga di tepi pantai kita melihat indahnya pantai. Itu ciptaan Allah SWT. Kenapa tidak dihidupkan kembali? Saya tengyang-nyang saudara. Tengyang-nyang lagi. Saya rasa anda juga seperti saya kalau masa yang seusia dengan saya. Tapi anak-anak muda sekarang ni mereka tak tahu apa itu Pesta Mandi Safar, ataupun musim Mandi Safar. Dia hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Itulah harinya orang kita ni buat mandi tolak bala kononnya. Pernah dalam tu digutaklah dalam tu cebisan ataupun potongan kertas timah yang kecil tu, ditulis ayat-ayat suci, direndamkan. Sama ada dalam besin ataupun dalam tempayan ataupun dalam kolah di rumah, guna dimandi. Saudara M. Azman Man, dia kata dia dulu dia ke Sungai Perak saja. Dan bagi saya bukan soal budaya itu saudara. Yang saya
pertikaikan tentang pesta. Kita ada pesta Laut Lumut, pesta Mandi Sapa, kemudian kita ada pesta Pulau Pinang dan pesta Kedah. Kalau pesta Kedah dulu itulah masanya petani-petani mempamerkan produk-produk penghasilan daripada ladang-ladang dan juga daripada sawah-sawah mereka. Banyak padi malinja, saudara. Madam K kata Mandi Safa di kampung Sungai Resik ada kolam air panas dalam dekat Sungai Balang. Sekarang dah tak ada. Itulah sekarang ni semuanya dah tak ada, saudara. Itu yang saya hairan. Saudara Eddie Tahir, Sungai Perak air teh tarik tak ada. Sungai Perak pun ada masanya dia jernih juga. Yang air teh tarik itu di Kelantan, saudara Eddie Tahir. Memanglah kawasan dekat Teluk Intan, saudara, memanglah. Dulu airnya jernih, sekarang dah keruh. Dia keruh bukan pasal apa? Sebab mungkin ada perusahaan-perusahaan atau orang melombong pasir. Saudara, jejak warisan Pesta Pulau Pinang dahulu best. Sekarang tak berapa sangat. Saya pernah berniaga di situ. Dan sekarang apakah ada lagi? Saya tak tahu. Apakah masih ada lagi Pesta Pulau Pinang? Saudara apa? Saudara Haiga Store, dia kata kurafat tu bang. Saya bukan bercerita tentang Mandi Sapa. Saya kata Pesta Pulau Pinang. Itu saya kata. Tadi banyak orang mengatakan itu kurafat. Kalau mandi tu percaya dengan letakkan tulisan-tulisan ayat Al-Quran, nak tolak bala apa semua. Setengah orang mengatakan kurafat. Saya setuju dengan anda. Itu amalan-amalan yang tidak ada dalam sirah. Tetapi saya katakan, apalah, tak perlu dah kita buat bulan Safar. Mungkin hari Jumaat atau hari Sabtu Ahad. Carilah bulan-bulan terbaik macam di Melaka, carilah hari Sabtu Ahad. Apa dia punya signifikannya ataupun ada hari yang perlu diperingati. Mungkin hari waktu Tengku Abdul Rahman sampai membawa proklamasi kemerdekaan. Boleh juga. Tapi tak perlulah dibuat dekat dataran Melaka. Buat di tepi pantai tu. Dekat Pantai Pantai Kundur ataupun di Pantai Puteri. Di Kelebang. Supaya keluarga datang, boleh berehat, boleh bercuti. Lepas tu adakan caravan untuk diorang nak mandi, nak tidur apa semua di pantai. Apa salah sekali? Berpesta dengan keluarga. Saudara? Saudara Eddie Tahir, kita mesti dah cukup kota tu. Apa yang kotanya, saudara? Dia kata banyak bertemu jodoh. Eddie kata mesti cukup kota. Ramai yang ada kota. Eddie Tahir, apakah anda mahu berhasrat untuk menambah kota? Silakan. Syarat pertama, telinga jangan nipis. Syarat kedua, muka kena tebal. Sebelum kena bedal. Jadi, secara jejak warisan dia kata ada tahun 2022. Jungle Judge Element ada Pesta Pulau Pinang, tapi tak ada diwawarkan. Begitu juga pesta sekarang ni tadi, Pesta Port Dickson. Dah tak ada dah, sekejap sekali je. Sekali ke 2 kali saja. Pesta Lumut langsung tak ada. Ada juga dibuat di Teluk Batik dan bertambah murung. Kerana dipenuhi dengan penjaja jual baju datang daripada Siam. Bukannya macam mana yang kita ada hadiri. Kalau dulu di Melaka tu saudara macam-macam jualan. Kemudian 10-20 gerai, ada pula gerai dondang sayangnya, 5-60 gerai lagi ada cak kuncaknya. Jadi orang datang untuk bersukaria, untuk melepaskan lelah. Warga kota pergi ke Melaka melepaskan lelah. Itu jadi sepanjang bulan bekerja di pejabat pun lelah juga pergi ke Melaka. Dan itu hiburan yang murah dan sesuai untuk keluarga. Bila keluarga dapat bersama-sama, saudara boleh mandi. Saudara Yahya Ibrahim Mahathir dia kata teringat dulu ada mini pesta laut dari pagi sampai malam di Kampung Setiawan. Sangat meriah. Kalaulah Yahya Ibrahim, kalau anda boleh cadangkan pada pimpinan di kawasan tersebut atau cadang pada Menteri Besar, buat balik. Tak payahlah buat di Kampung Setiawan, buat di Lumut, Pekan Lumut itu sendiri. Saya ingat boleh, bukan tak boleh. Hendak 1000 daya, tidak mau 1000 dalih. Saudara Karen Kuldip. Jadi bila kalau kita buat hanya di kawasan-kawasan yang nak cerita, kampung saya pun ada juga di tepian Sungai Dinding tu, saudara. Boleh dibuat, kawasan air ni bersih, cantik. Tapi saya rasa nanti orang datang pun susah. Saudara Eddie Tahir, Ipoh ada Pesta Jubilee Park. Pesta Jubilee Park macam mana, saudara? Saya tak tahu. Saudara ni rajin juga pergi pesta-pesta ni rasanya. Kalau sebut Jubilee Park tu, tak silap saya dulu Jubilee
Jubilee Park tu tempat berjoget tu, saudara Eddie Tahir. Ya Wawi, saudara Raja, saudara Nizar Ahmad, saudara Muhammad Hasni. Jadi saya merasakan dalam keadaan sekarang ini untuk kita berhibur bersama keluarga dengan keadaan yang murah. Yang penting murah. Kalau nak pergi duduk cuti, duduk di hotel, mahal. Kalau satu keluarga dan boleh pula ada caravan. Caravan ni apa, kereta sewakan untuk boleh tidur kat situ. Yang apa ataupun homestay, tentulah maju. Saudara Muhammad Azman, umur tak cukup, tak boleh dekat ni. Apa tu Muhammad Azman? Saudara Mak Sepana, pesta muda-mudi. Tak gitu. Di pesta muda-mudi tu kena panggil arwah Mahmud Jun untuk dia menari. Itu pesta muda-mudi, saudara. Pesta Pulau Pinang dulu terbaik. Memang saudara Haji Mat Razi, saya setuju. Pesta Pulau Pinang, saya dah pergi 2-3 kali, pernah hadir. Begitu juga pesta Kedah. Zaman sekolah saya, Puan Nur Aziah Azizan. Dan kalau kita dapat menghadiri, bawa keluarga bersama. Bawa keluarga bersama, macam di Melaka tu, pantainya, saya kata sayanglah saudara. Dulu ditutup, bukan Tanjung Mendara saudara ya, Tanjung Mendara satu tempat lain, tapi di Pantai Kundu tu, Pantai Puteri. Dulu kita kenal Tanjung Keling, ada deretan kereta lembu. Jadi boleh naik. Itu yang ada lagu Kereta Lembu, nyanyian Helen Belu. Hanya di Melaka saja saudara. Saya tak nampak lagi kereta lembu yang berhias selain daripada dari Melaka. Saudara Wan M. Bakri, kenangan dulu pesta Port Dickson cukup meriah. Saya pernah ke sana. Saya tengok ataupun saya lihat, saya menghadiri pesta di Port Dickson, dia tak semeriah macam mana pesta Lot Lumut. Pesta Lot Lumut selalunya 3 hari 3 malam saja. Bukan sehari. Begitu juga pesta Sapa di Melaka, tak silap saya 2 hari 2 malam. Siangnya tu macam-macam lah, ada jualan, ada permainan, macam game dekat di lautnya, ada pertandingan berenang, ni pukul-pukul pukul-pukul tiang atau panjat tiang licin dan sebagainya. Dan malam pula tu masih lagi dengan muzik sana, muzik sini, ada artis dan warga. Saudara Bayi Medan di Pantai Merdeka, hari-hari ada gerai jualan. Di mana tu di Pantai Merdeka tu? Pantai Merdeka di mana? Dia bukan soal gerai jualan saja ini saudara Bayi Medan. Bila dinamakan pesta, kita hadir bersama family. Itu yang seronoknya tu. Dan anak-anak muda itulah masanya mereka bertemu jodoh. Ya maklum sajalah anak-anak muda. Kalau yang mat motor tu tunjuk motor mereka yang cantik dan sebagainya. Seronok saja. Saudara Mak Azman kita Eddie Tahir, umur belasan tahun. Kerja kilang aja di Tasik, malam-malam berayuk lah katanya. Kan dah kena. Bayi Medan dia pesta Kedah. Pesta Kedah dulu di tak silap saya dekat dengan Mentalun, di Tandok ke dekat Mentalun. Tak tahulah saya, tapi itulah tempatnya. Dan hari ini kalau boleh, dia sebelah pantai barat. Di pantai timur tu saudara, dulu di Pahang cuba diadakan dekat Teluk Cempedak, tak menjadi. Begitu juga di Kelantan tu ada pesta main air. Di Kelantan dia main pesta main air bila banjir. Tapi banjir ni bukan banjir besar. Itu sajalah saudara, ataupun lawan dayung bot naga. Jadi selalu bukan 20 orang atau 15 orang kayu sampan tuanku turun mengilir ataupun mengulu sungai Kelantan. Tetapi tidak macam mana pesta di Melaka. Yang saya katakan pesta, bila saya tengok gambar kiriman daripada saudara Hassan dari Melaka, tersentuh. Ada pula ditunjuk anak-anak muda kita ni berjoget. Ya, bukanlah berjoget, dancing saudara. Anak-anak muda masa tu, saudara jangan lupa saudara, dorang sayang joget Cak Lempong atau apa dia panggil. Kalau orang Melaka ni kalau dia berjoget Cak Kuncak. Cak Kuncak. Kebanyakannya pemudanya mesti pakai slow bell bottom. Betul. Pakai slow bell bottom baru boleh segak, rambut panjang, baju kat luar, menari. Dan tidak berpasangan dengan perempuan. Lelaki sama lelaki je. Saya. Saudara Pak Cu, salam merasa sayang daripada Langkap Pak Cu ya. Jadi kita bercerita tentang bagaimana Cak Kuncak, pesta Melaka. Dan ini sudah tak ada. Begitu juga ada gerai-gerai yang dia mengadakan, boleh buat pertandingan
Pemandangan Donang Sayang, Gerai A, Gerai B, panjang, sepanjang-panjang Pantai Kundu ataupun Pantai Puteri itu, saudara. Bukan tak boleh diadakan. Dan dalam perjalanan tu ada jual sotong, jual makanan, jual laksa. Jangan jual makanan yang berat-berat. Supaya orang makan gitu saja. Pesta sampan kat Sungai Pekan, Kuala. Merasa apa? Dan di Terengganu ada, dia cuba nak buat zaman dulu, zaman Tun Abdullah Badawi, pertandingan boat race. Tapi dia nak perlu waktu itu musimnya, musim seolah macam musim terkujuh, ada gelora, musim hujan. Tapi di Melaka tu, pesta Sapar tu, dia panggil dulu pada zaman di Sapar tu, dia siang, dia tidak ada hujan, jarang berlaku hujan lebat. Jadi sepatutnya dipikirkan. Begitu juga pesta Lok Lumut. Tak hujan, saudara. Waktu tu kering. Siangnya tengok pertandingan bot. Bot laju, saudara. Kita tengok. Malam tengok pertandingan tinju. Kalau anak-anak sekolah pula tu, pertandingan, pelukisan dan sebagainya. Tapi yang paling saya suka sekali, pertandingan Ratu Kebaya. Dia 2 malam berturut. Malam pertama saringan. Malam kedua tu baru finalnya, saudara. Alias Abdul Adam Khalil cakap banyak pun tak guna, rakyat dah teruk sekarang ni. Ya, saya rasa, saudara Alias, saya rasa itulah cara kita nak berhibur dalam keadaan ekonomi yang sebegini. Memang saya tahu, saudara Alias, rakyat sekarang ni dalam keadaan sukar, getir. Ekonomi dunia memang merosot. Memang merosot. Saya dapat laporan tadi, tapi semua itu akan saya ulas malam nanti, saudara. Siang-siang begini kita berceritalah. Paling-paling tidak untuk menghilangkan resah di dada, resah di hati. Saya tahu teman-teman gundah gelana dalam keadaan-keadaan sebegini. Bukan anda saja, saya juga terasa, saudara. Saya juga terasa dalam keadaan haru biru sekarang ni, saudara. Barang mahal, duit dalam poket semakin menipis. Anak-anak, bukan saya tak ada anak-anak, saya dah semua dah habis dah. Tapi cucu-cucu nak itu, nak ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak berdaya. Tentulah kita rasa sedih. Sebab itu, saudara Elias, dia kata cakap banyak pun tak gunalah, dia kata. Rakyat dah teruk sekarang. Memang saya setuju. Labuan Pasrat sekarang ni masih ada Donang Sayang live sambil berkena roti canai di Pantai Tanjung Minyak. Ada ya? Serabulan Pasarat. Kalau ada, saya ingat mungkinlah kalau ada masa ni saya nak pergi. Di Pantai Tanjung Minyak dekat mana tu, saudara? Nasadi, tak lama lagi adalah pesta kempen PRN. Tak lama lagi, lebih kurang sebulan lagi berkempen lah mereka. Saudara Muhammad Azman, keputeraan Sultan Perak hingga ke malam di Istana Bukit Candan. Itu dulu, saudara. Sebelum Tuanku Azlan Shah dulu ke Bukit Candan. Di Bukit Candan dulu tu memanglah daripada atas bukit sampai di Kuala Kangsar, macam-macam permainan. Teka-teka, teka itik, teka ayam, macam-macam lah, saudara. 1001 macam jenis perjudian pun ada. Bukanlah judi besar-besar, saudara. Itu di Bukit Candan, sementara hari keputeraan dulu yang Muhammadiyah Sultan Perak. Sekarang dah tak ada. Lumut tak boleh pergilah sekarang ni. Kiri kanan, atas bawah berlumut, kata Eddie Tahir. Tak apalah juga Eddie Tahir. Paling tidak pun bolehlah kita main ski. Jangan duk harap luar negeri aja kita main ski. Di kampung-kampung, di tanah air kita pun ada juga air licin, ada lumut. Ada dinding. Boleh pegang pada dinding. Saudara Eddie. Saudara jejak warisan, dia kata dulu pesta Kedah, kalau nak pergi ramai-ramai sewa bas. Itu bas mara. Yalah, zaman dulu kita semua susah, saudara. Semua tak ada kereta. Kita cuma naik kenderaan bas. Bas berhenti-berhenti. Sekarang ni semua tiap-tiap rumah dah ada kereta. Saudara, saya tahulah bahawa sekarang ni kehidupan kita jauh berbeza. Tapi tidak salah, saudara, kalau kita mengimbau kembali dan mewujudkan kembali nostalgia silam itu. Apa salahnya? Jadikan itu sebagai satu daya tarikan untuk pelancongan. Saudara Judge Ilman, dia kata Baba Kim Tik memasyurkan Donang Sayang bersama dengan Enrigo. Baba Kim Tik tu dia sebenarnya suara Baba Kim Tik tu tak begitu taklah begitu sedap mana pun, tapi cara dia menyanyi tu sebab dia dah tua. Jadi orang belah kasihan. 2-3 kucing berlari. Jadi Baba Kim Tik. Jadi orang terhibur dengan cara itu. Saudara Judge Ilman, kalau nak ikut sedapnya Enrigo lah. Tapi bukan dia punya rima-rimanya, tapi cara Baba Kim Tik tu berduet pula dengan nyonya tu pun usianya 50-60 tahun juga. Itu yang seronoknya. Saudara Khairul, pesta Candak Sotong
juga yang membuahkan hasil yang baik. Itu di Terengganu, pesta candak sotong di Terengganu, tapi bagi orang mabuk laut dia tak dapat enjoy. Maksud saya mereka yang punya bot saja yang pergi naik bot kalau bergalon, muntah hijau saudara. Itu pesta candak sotong saudara Khairul. Maksud saya tu dia statik, tak perlu takut pada ombak. Kita boleh bermain dengan gigi-gigi ombak di tepi pantai. Kita bermain dengan bayu. Anak-anak boleh berlari di gigi pantai. Itu yang lagu macam siapa? Lagu Andra Sudirman dengan Anita Sarawak. Bercanta di gigian pantai. Itu yang maksud saya tu, kita ada harinya kita menghilangkan lelah sepanjang hari, sepanjang bulan. Kita bekerja, stres. Jadi kita dapat pergi macam pesta Melaka, ataupun pesta Port Dickson, ataupun pesta Pulau Pinang, ataupun pesta Laut Lumut, ataupun pesta Kedah. Jadi ada 6 dalam setahun tu. Mungkinlah dibuatlah 2 bulan sekali tu supaya lelahnya warga itu dapat terhakis sedikit. Itu saja maksud saya. Saudara M.A. Azman, live saya malam 9.30 malam saudara. Itu memang kalau lah saya rasa terlewat, saya akan bagi notifikasinya. Saudara Eddie Tahir, kita candak sotong kat pasar je lah. Tak ada masalah nak baca candak sotong di pasar tu, bukan sotong sini. Itu sotong dari Vietnam. Pak Cu, di kampung saya mandi sapa Rabu Minggu. Rabu Minggu yang keempat saudara, bukan ketiga. Pak Cu, ketiga ke keempat. Hari Rabu yang masuk minggu keempat dalam bulan Safar. Selalunya bertempat di Headwork Cenderung Balai. Kini telah diharamkan. Betul lah, memang itu. Dia bukan diharamkan, ditiadakan. Sebab kata orang khurafat. Setelah Rabu Lim Pasarat, satu masa dulu ada juga pesta tuba ikan di Sungai Perak. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi yang saya ingat, juga di Pahang. Itu dia bukan tuba ikan. Dia dalam sawah tu dia cekup ikan. Sultan sendiri turun. Cekup ikan. Jadi itulah masanya tiada tembok pemisah antara pemimpin dengan rakyat. Hari ini seolah-olah dibina satu tembok yang memisahkan antara pemimpin dengan rakyat. Jadi sebab itu kemesraan tak ada. Itu saya rasalah. Azhar Khairul, terima kasih. Semoga negara kita sentiasa dalam keadaan baik dan rakyat sentiasa berusaha ke arah yang jauh lebih baik lagi. Dan caranya kita kena hilangkan stres. Bila kita hilang stres, kita dapat melihat yang depan tu dengan way forward lah saudara. Kalau tidak nanti kita masih lagi terhimpun ataupun terhimpit perasaan. Susah hati, sedih, sayu, kesalan, kenapa aku begini, kenapa orang tu begini. Jadi 2 bulan sekali kita pergilah. Pesta Laut Lumut, bawa keluarga, tak mahal mana pun. Sebab semua sekarang ni dah ada kenderaan masing-masing, ada kereta. Dulu naik bas, berimpit-impit kan tak perlu dah. Dan di tempat tu kalau boleh sediakanlah chalet-chalet ataupun homestay maupun saya mencadangkan kalau boleh kita pihak yang nak menganjurkan pesta tu wujudkan caravan ada lori kereta tu besar tapi tempat tu boleh tidur. Boleh tidur dalam 2 orang 3 orang ataupun berikan kemah. Sediakan tempat mandi yang baik. Saudara Muhammad Azman dia kata jenuh mencari akuara nebo jala. Itu pesta menjala saudara. Jadi saudara Nasir, saya merasakan sudah sampai masanya kita kembali. Sambil kita mengimbau masa silam, kita juga mewujudkan kembali segala festa-festa yang tidak bersifat khurafat, yang juga tidak menyurut mata, serta dapat dinikmati oleh anak-anak kita yang tidak mengeluarkan belanja yang besar. Kalau kita mengeluarkan belanja yang besar, itu masalah. Sebab dalam keadaan sekarang ni, rakyat perlu ada tempat setelah mereka mengalami stres yang begitu kuat. Saudara Eddie Tahir, lagu Hindustan, celup Melayu memang top. Di mana tu? Di mana tu? Saudara. Baik saudara. Itu saja untuk kita bicara petang ini. Saya mengimbau tentang pesta pesta Mandi Sapa. InsyaAllah besok saya mungkin bersiaran daripada PWTC di rumah UMNO. Jumpa lagi saudara.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.